don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Ketua Bersatu Perlis berang diketepikan dari Esko kali kedua. Dia baca detail sikit kat macam ni. Pemimpin nombor 1 Bersatu Perlis hari ini secara terbuka mengecam Menteri Besar Ekoran. Namanya sekali lagi tercerai pada pelantikan sebagai Exco. Malah Abu Bakar Hamzah juga menganggap Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli tidak menghormati pemimpin sendiri kerana tidak mengendahkan surat sokongan delivery pengurusi PN Muhyiddin Yassin. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan tengok komen macam biasa. Segmen ini segmen lakonan orang politik, saudara. Dan saya dipahamkan bahawa selepas 4 ahli parlimen bersatu bertindak menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kini tiba pula giliran adanya, katanya, tapi tak tahu siapa, wakil rakyat daripada PAS yang bakal melakukan tindakan yang sama. Itu yang sedang berlaga di sekitar kawasan koridor di Parlimen. Kerana katanya antara yang dikenal pasti adalah ada 2 orang ahli parlimen daripada PAS yang sering berada di bilik backbencher. Di parlimen saja ada satu kawasan tu backbencher. Itu selalu kawasan ini bilik itu ada makan, minum dan berbual-bual di kalangan ahli parlimen, Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan. Dan bilik backbencher itu sekarang ni sebab backbencher Kerajaan Perpaduan dipengusikan oleh Datuk Johari Gani. Saudara, jadi kabarnya batuk ni tak habis lagi ke? Kabarnya 2 ahli parlimen daripada PAS itu boleh dikatakan setiap hari berada dalam kawasan tersebut. Dan nampaknya lebih mesra dengan warga ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi soalnya, apakah mereka akan menyertai perikatan membantu ataupun menyokong Perdana Menteri? Ini yang menjadi perbualan sekarang ni. Jadi sekarang ni macam mana pun saya berkeyakinan 2 orang ini sudah pun nampaknya lebih mesra untuk bersama dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin cuma PAS ni pelik sikit lah. Kalau dia menyokong je, mereka kena pecat. Itu saja saya tak tahu tindakan dan sebagainya. Bagaimanapun terpulang pada parti mereka, kita jangan campur. Kita tengok saja. Cuma saya dapat tahu. Dan begitu juga di Perlis hari ini, saya ketua pimpinan Parti Bersatu sudah mengamuk. Dan minta supaya Menteri Besar di Perlis daripada Parti PAS meletak jawatan kerana katanya tidak menghormati beliau untuk dilantik sebagai Exco kerajaan dalam kerajaan PAS di Negeri Perlis. Itu masalah mereka lah, saudara. Sebab itu saya nampak sudah ada, mereka tidak lagi nampak sekata. Sudah ada perbalahan antara mereka. Dalam waktu yang sama ada baik pula dengan ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Semua ini, saudara, mengundang persepsi bahawa kemungkinan akan berlaku begitulah, saudara. Bagaimanapun, apabila heboh mengatakan bahawa adanya ahli-ahli parlimen yang menyokong, 4 orang yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara, kononnya mereka dibayar, ada tekanan, akhirnya Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Suruhanjaya Pencegah Rasuah akan memanggil 4 ahli parlimen Perikatan Nasional yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Ketua Pusuruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, ia adalah bagi untuk menyiasat dakwaan wujudnya unsur rasuah untuk beralih sokongan. Jadi katanya buat masa ini kita tunggu laporan dari polis. Siasatan terbuka akan dijalankan dalam tempoh terdekat. Itu katanya dalam ketika menyampaikan ucap tama persidangan anti rasuah sedunia. Saudara, ya. Jadi katanya polis, laporan polis terhadap ke-4 ahli parlimen berkenaan dibuat pada Isnin lepas dan polis merujuk kepada SPRM untuk siasatan lanjut kerana laporan itu lebih tertumpu kepada elemen rasuah. 2 hari lalu, saudara, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata polis dan SPRM bersedia untuk menjalankan siasatan secara profesional terhadap laporan kononnya terdapat unsur umpan, habuan dan ugutan berkaitan dengan sokongan 4 orang ahli parlimen tersebut. Jadi itu keadaan, saudara.
SPRM akan memanggil mereka untuk siasatan. Bagaimanapun, ahli Parlimen Jeli, sahabat saya, saudara Zahari, dia menafikan menerima rasuah maupun ugutan daripada broker politik. Ini dia dah mula bersuara, dia menjelaskan. Atas keputusannya menyatakan sokongan kepada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menegaskan tidak mahu tindakannya itu terus menjadi isu yang dikontroversikan ataupun dipolemikan oleh setengah pihak. Dia katanya sokongan yang dinyatakan kepada Datuk Anwar Ibrahim bukan atas dasar kepentingan diri. Sebaliknya untuk 60,000 rakyat di Parlimen Jeli yang sepatutnya mendapat pembelaan. Minta maaf, batuk masih ada lagi ya. Jadi katanya sudah saya nyatakan sebelum ini, saya mahu isu ini tamatkan serta-merta. Niat dan tindakan saya semata-mata untuk rakyat. Tidak lebih daripada itu. Dan tidak ada perkara-perkara yang harus dibangkitkan. Walaupun ada tomahan, ada tuduhan. Kononnya tindakan beliau tu ada unsur-unsur ugutan, segukan dan pengaruh. Jadi dia menafikan sekeras-kerasnya. Bagaimanapun, ahli Parlimen Jeli itu telah pun mengarahkan peguamnya untuk meneliti perkara berkenaan. Jadi dia kata, saya minta hentikan segera dan tidak ada lagi kenyataan seperti ini dikeluarkan. Dan sekiranya berterusan menyerang atau mengular kenyataan seumpama itu, maka saya akan mengambil tindakan undang-undang sewajarnya. Peguam saya akan meneliti rakaman-rakaman atau siaran langsung termasuk di pelbagai media sosial yang menuduh saya menerima sogokan itu. Yang nampak gaya dah beranglah ahli Parlimen Jeli itu saya. Hari ini saya di mahkamah. Ini yang dinanti-nantikan oleh ramai orang. Di mahkamah hari ini, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PBM, gagal dalam permohonannya untuk memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi hari ini bagi mencabar keputusan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang enggan mengosongkan 4 kerusi Parlimen di Sabah. Mereka menuntut supaya 4 kursi Parlimen di Sabah itu dikosongkan, tetapi speaker enggan mengosongkan. 4 kursi itu melibatkan ahli Parlimen Papa, iaitu Datuk Armizan Muhammad Ali, iaitu Khairul Firdaus Al-Kubah Khan, ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Jonathan Yassin, ahli Parlimen Ranau, dan Datuk Mat Bali Musyah, ahli Parlimen Sepitang. Ia susulan Hakim Datuk Amijit Singh menolak permohonan bersatu yang difailkan oleh Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi dan Pegawai Kanan Parti Datuk Kapten Bersara Muhammad Syami Yahya. Jadi Amijit berkata mahkamah terikat dengan keputusan kes di Mahkamah Persekutuan bahawa mahkamah tiada bidang kuasa untuk mempersoal keputusan Speaker Dewan Rakyat berhubung kekosongan 4 kursi berkenaan. Ia berdasarkan kepada perkara 63 Perlembagaan Persekutuan. Maka mahkamah menolak permohonan pemohon dari Parti Bersatu dan tiada perintah terhadap court skor sekalinya. Setelah pada 28 April lalu, Bersatu memfailkan tindakan undang-undang untuk memohon supaya Datuk Tan Sri Johari mengisytiharkan 4 kursi Parlimen di Sabah. Jadi bagaimanapun benda itu ditolak oleh speaker. Dan akhirnya sekarang ni cubaan pimpinan daripada Parti Bersatu agar diadakan pilihan raya di 4 kawasan tersebut gagal dan semua 4 ahli Parlimen itu dapat kekal sebagai ahli Parlimen. Demikian keputusan Mahkamah Tinggi hari ini, saudara. Baik, saudara. Usai tentang apa yang berlaku, lompat-melompat dan sebagainya, saudara, saya masuk segmen di pilihan raya negeri, pilihan raya kecil di Kemaman. Bagaimanapun, saudara, saya baru mengingatkan pada mereka yang berhasrat untuk menghadiri acara penamaan calon. Jadi rakyat diingatkan bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan proses penamaan calon pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada Sabtu ini supaya berhati-hati dan peka dengan keadaan cuaca serta perubahan sekitar. Menurut pengarah meteorologi Terengganu, Saudara Rosli Zakaria, dia kata ini berikutan cuaca pada Sabtu itu diramalkan hujan dari pagi hingga petang. Kalau hujan pagi hingga petang boleh mengundang banjir. Jadi disebabkan amaran hujan berterusan sedang berkuat kuasa,
orang ramai diminta mendapatkan status keadaan cuaca dan juga paras air sungai yang terkini sebelum melakukan apa-apa aktiviti. Kerana lepas penamaan calon pada 18 bulan nanti Sara, maka bolehlah berkempen. Jadi pihak Met mengingatkan orang ramai berhati-hati kerana hujan daripada pagi sampai ke petang pada hari Sabtu. Jadi mereka juga harus berhati-hati memandu dan jaga keselamatan diri serta peka dengan perubahan di persekitaran kawasan bersekitar kawasan Kemaman yang menerima bekal luruhan hujan yang berterusan daripada pagi sampai petang. Aduh, macam mana tu? Itu peringatan pada mereka yang mau ke Kemaman untuk penamaan calon. Besok hari Jumaat, lusa lah saudara. Baik, saudara. Kita saya baca detail lagi macam ni. Di betik media selepas majlis mengangkat Sumpah Exco di Arau hari ini, Abu Bakar berkata, selain diketepikan oleh Ahmad Syukur, dia berpendapat ada pemimpin tertentu dalam Bersatu dipilih mengkhianatinya. Saya cukup kesal kerana Menteri Besar membelakangkan keputusan Presiden Parti yang juga pengurus CPM Muhyiddin yang sudah memberi sokongan saya sebagai Exco. Malah, saya juga kesal dengan segelintir pemimpin Bersatu sendiri yang menikam saya daripada belakang dalam soal pelantikan, katanya yang dipetik BH Online. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian Abang Ibrahim. Assalamualaikum.